Aku tak tahulah masuk mana kalau record ni ya. Okay, so itulah kita punya timing and kita punya apa ni assignments pun I tengok semua tak ada masalah kan. Cuma adalah satu dua kumpulan yang kurang kreatif. Yang lain-lain tu saya rasa dapat buat assignments dengan baik lah. Okay. Dan assignments 2 juga 22 hari bulan saya sempat tengok daripada kumpulan 5 rasanya. Satu kumpulan sajalah yang baru hantar. Kumpulan 5 kan yang saya snap hari tu. Saya bagi komen sikit, tak ada apa pun sebenarnya kan. Cuma since apa satu kumpulan saja, so saya rajin sikit lah nak mengomen yang apa yang saya snap hari tu. Okay. Yang lain-lain tak ada problem kan untuk submit? Dah submit dah kan sepatutnya 22? Ada doktor. Ya? Ada problem tak buat video tu? Ke senang guna OBS? Dah expert dah? Ke you all guna apa untuk edit? Pakai CapCut doktor. Kat yang guna handphone punya tu, yang tu tak ada mobile punya. Doktor. Pakai phone. Dia punya simple, tapi ada yang saya tengok yang macam belakang tu background dia macam let's say you bercakap, you letak video you tapi belakang tu kira macam transparent kan. Yang tu boleh sepatutnya guna OBS tak? Ke still guna benda yang sama, CapCut? Saya ada guna insert doktor. Sorry, apa Insert dia? boleh guna. Apa dia? Tak dengar. InShot doktor. Insert? InShot. Dia mobile device punya software, apps. Belakang tu dia akan jadi ni lah. Belakang tu dia akan jadi orang kata transparent lah Kecuali, Kita boleh adjust. ke you buat green screen kat belakang? Tak pun. Dia rakam macam biasa tapi dalam apps tu kita boleh adjust belakang dia, kita macam boleh command apa nama dia masa tu, transparent ke apa. Ada dia punya function lah dalam apps tu. Kiranya dua kali lah kan. Maksudnya you dah ada you punya mungkin dalam PowerPoint ke macam mana, and then yang video tu you masuk layer lain. Macam tu ke? Betul doktor, dia layer lain. Okay. Faham. And then saya nak bincang kuis sikit lah. Kuis saya pun tak faham kenapa ramai sangat tak boleh jawab. Susah sangat ke kuis tu? Saya rasa macam pengetahuan saja kan. Saya tak minta suruh kira apa-apa pun. Sepatutnya macam apa orang kata, pengetahuan lah kiranya patut boleh jawab lah kan. So isu dia kenapa yang menyebabkan tak boleh jawab? Ada tak komen? I think ada yang dapat full marks. Hazirah kot. Tak silap saya ada yang dapat full marks. Hazirah komen sikit Hazirah. Kalau tak silap saya lah. Kalau saya tak silap tulis nama, tengok nama. Ya doktor. You rasa macam mana masa you jawab tu? Tak. Okey kot. Tak tahu lah. Study lah. Sikit. Tapi saya rujuk buku juga lah. Rujuk internet juga. Yang lain? Yang lain saya tak ingat lah. Syazah, apa komen you? Syazah tak ingat lah markah you berapa kan? Saya sama macam Hazira doktor. Maksudnya? Saya ada study sikit-sikit and at the same time masa jawab tu pun saya ada rujuk jugalah internet. Afika? Sebab ramai yang tak dapat markah elok ni ya. Saya tak ingat lah nama. Tapi saya ingat lah ada yang dapat markah elok.
Afika? Ya doktor. Komen you apa? Saya rasa macam ada soalan yang macam saya tak tahu, saya tak tahu nak jawab apa, tapi ada yang boleh, ada yang tak lah macam tu. Lepas tu ada yang saya try cari pun macam tak jumpa juga apa patut jawapan dia, macam tu lah. Dia pengetahuan am saja. Afika sepatutnya you dah tahu banyak benda ni daripada linear algebra pun. Okay, tak apalah, kita bincanglah sekejap kan. So saya share screen. Tapi tak apa, jangan risau. Belajar dengan saya simple saja. Kalau siapa yang pernah belajar dengan saya kan, majoriti dah pernah belajar dengan saya kan. Saya takkan membuatkan pelajar tertekanlah belajar. Saya rasa kesihatan mental adalah paling penting lah. Dan kesihatan fizikal bergantung kepada kesihatan mental juga kan. So tapi yang penting adalah belajar tu kena berterusan. Belajar memang kena berterusan. Jangan you rasa macam belajar tu boleh last minute, tak boleh. Pengetahuan am macam yang saya bagi kat dalam kuis ni pengajaran lah kat you all. Sebab sebagai seorang mathematician, you sepatutnya tahu basic tu dan yang lain-lain yang kena praktis macam cara nak jawab soalan yang melibatkan equation semua tu memang you kena baca dulu lah. Tapi setakat pengetahuan am ni you kena ada dalam kepala lah. Dah ada dalam hati. Because daripada situ you faham apa sebenarnya linear algebra kan. Terutama ni melibatkan numerical linear algebra, so dia lebih ni lah. Okay. So tu adalah ni lah quiz kita 10 markah. Kalau tak skor jangan risau, assignment 1 dengan assignment 2 ada lagi dan quiz dengan final assessment pun tak adalah susah sangat sebab dia bukannya pengetahuan am sangat. Dia akan pergi kepada ni lah macam you punya assignments tu, dia akan minta untuk first sekali by hand, second guna programming part lah. Because kita memang nak dua-dua, pelajar mahir dua-dua. Guna tangan pun boleh, guna programming pun boleh. Okay? Boleh? Boleh lah? So jangan risau terlebihlah bila saya tunjuk ni. Sebab saya memang tak suka nak tunjuk kalau markah rendah-rendah. Tapi sebenarnya memang kena, orang kata apa, kena hadapi jugalah kan. Okay, so macam soalan pertama. Soalan pertama ni. Which one the following method that is normally used to solve this equation kan? This system of equation. Ni sistem ni dia boleh ditransform jadi 2/2 matrix. Betul tak? Betul kan? Betul doktor. Okay, adakah dia overdetermined? Tak kan? Dia standard biasa saja. Kan? Dia dia adalah linear sahaja, betul tak? So macam saya cakap masa first week lah. Kalau dia linear, dia adalah square matrix, kita nak solve guna apa? Adakah kita nak solve guna QR? QR factorization untuk apa? Overdetermined, betul tak? Kan? Overdetermined. Jacobi method, Gauss-Newton method guna untuk apa? This one is for iterative kan? Iterative methods untuk apa? Boleh solve untuk linear equations tapi tak selalunya. Selalunya orang tak guna. Orang akan pergi kepada direct method, betul tak? Kan? Gauss-Seidel dengan power method pun tak. Kan? So jawapan dia LU decomposition lah. Kan? Kalau jawapan kan LU decomposition ataupun kalau kat sini ada kata berkenaan dengan Gaussian elimination, mungkin yang tu jawapan dia. Betul tak? Okay. Power method diguna untuk apa? Power method ni chapter berapa? You mungkin baru nak jumpa. So tak payah fikirlah pasal power method tu. Kan? Power method ni adalah untuk mencari eigenvalues. Betul tak? Okay. Dia kata yang soalan kedua.
The inverse method can be applied for all system of equation with a square coefficient matrix A. Adakah inverse method boleh di-apply kepada semua sistem of equation dengan square coefficient matrix? Secara logiknya. Adakah semua square matrix mempunyai inverse? Itu soalan dia sebenar. Kan? Soalan dia yang tersembunyi, soalan dia walaupun macam ni, sebenarnya soalan yang tersembunyi adalah adakah semua system of equation yang mempunyai square coefficient matrix mempunyai inverse. Sebab kalau you tak ada inverse method tak boleh guna. Betul tak? So jawapan dia no lah. No. Sebab dia perlulah non-singular matrix. Okay? Invertible matrix. Barulah you boleh guna inverse method. Betul tak? Betul, tak saya cakap ni? betul. Siapa yang bercakap? Fatin. Kan? Okay, this one. Yang ni agak susah lah. Saya akui dia agak susah. Tapi sebenarnya tricky juga sikit. Tapi tak tricky sangat lah. Kalau you boleh fikir secara waras sebenarnya faham ni kan. Do you think the same method in solving matrix equation tu, system of equation yang tu can also be solved yang satu lagi tu. Beza dia cuma kuasa 2 saja. So apa yang you boleh fikir sekarang ni? Kalaulah you represent Z is equal to X kuasa 2, apa jadi? Itu soalan saya. Kalaulah you represent X kuasa 2 ni sebagai a new variable Z, apakah sebenarnya dia sama dengan matrix yang ni? Betul tak? Dia akan jadi the same matrix. You can reduce this to this kalaulah you tukar X kuasa 2 ni kepada Z. Walaupun you first time you tengok dia macam seolah-olah bukan linear equation tapi dia sebenarnya boleh di-reduce kepada linear equation. So maksudnya jawapan dia yes. Dia akhirnya boleh di-reduce kepada linear equation dan you boleh guna method yang dapat menyelesaikannya dengan men-solve untuk solve linear matrix. Kan? Sama dengan yang ni. Maksudnya you boleh guna LU decomposition lah atau Gaussian elimination. Walaupun mula-mula mungkin you nampak macam this is non-linear lah. Macam mana nak guna kan? Mungkin iterative methods ke apa lah. Tapi ada tak you terfikir bahawa you boleh represent X kuasa 2 ni sebagai Z? Boleh kan? And after that, bila you dah dapat Z, you boleh cari X kuasa 2 dengan mempunca kuasa, you boleh cari X ni dengan mempunca kuasakan Z sahaja. Betul tak? Faham tak maksud saya ni? Faham, Doktor. Hazirah, you terfikir benda tu ke? I rasa nama you yang I nampak yang dapat full marks. Hazirah, you terfikir benda yang macam tu ke masa you jawab soalan? Ke you main tembak juga? Tak. Setakat ni betul kan yang I bagi ni memang sama kan? Tally dengan you punya. Yang nombor 2 saya tak ingat. Ha? Ya kot? Ya kot. Kan? You tak terfikir, you main tembak lah yang ni. Sepatutnya you boleh fikir sampai tahap tu lah baru baru you punya pengetahuan you pasal matematik ni orang kata bukanlah nak kata hebat tapi you ada pengetahuan yang luas berkenaan dengan linear ni. This is aljabar linear ni. Kan? Kalau you faham sampai tahap tu dan bagus. Maksudnya tercapailah hasrat. Bukannya setakat pandai guna calculate macam biasa yang dalam linear algebra yang masa tahun
semester berapa yang you ambil tu. Kalau you boleh terfikir, buat kuis saya memang saya agak tricky. Tapi saya nak tahu orang kata pengetahuan you kan. Okay, tak apa. Tak apa, selalunya kuis je yang susah pun. Yang lain-lain tu boleh senang. Okay, what are the advantage of using QR factorization as compared to Gauss-Newton method? Okay, so sekarang ni you kena fikirlah Gauss-Newton guna untuk apa? QR factorization untuk apa? Kan? QR factorization memang terkenal untuk overdetermine. Kan? Overdetermine dan dia adalah apa? Dia adalah overdetermine lah. Gauss-Newton, what are the advantages? Gauss-Newton pun guna untuk overdetermine juga, betul tak? Betul tak? So, isu dia ialah, okay, Gram-Smith. Do not have to use Gram-Smith. QR factorization, yang ni yang you masuk dalam assignment kan? You nampak kan masa nak guna QR tu, perlu tak guna Gram-Smith? Perlu. Kan? So, bukan jawapan dia lah, do not have to use Gram-Smith to obtain orthogonal basis. You perlu guna Gram-Smith. Okay? Lepas tu dia kata can solve underdetermined. Of course bukan. Dia gunakan untuk overdetermined. Betul tak? Can solve non-linear system of equation. Ni dia guna untuk overdetermined. Kita tak bercakap pasal non-linear kan kat sini. Betul tak? Kan? Kalau Gauss-Newton, yes, dia guna untuk non-linear. Okay? Do not have to compute the pseudo inverse. Yang ni you perlu compute pseudo inverse. Jacobian inverse tu kan, apa beza inverse biasa dengan pseudo inverse? Kalau inverse adalah untuk square matrix, betul tak? Pseudo inverse adalah untuk matrix yang bukannya square matrix, rectangular matrix lah. Okay? And then Levenberg-Markov pula. Levenberg-Markov. Levenberg-Markov pun iteration method lah. Sama macam apa? Ni chapter berapa ni ya? Chapter 3 ke? Sama macam Gauss-Newtons. Dia adalah guna untuk non-linear equation, betul tak? Dia guna untuk non-linear equation. Okay. Condition that make Levenberg-Markov method fail to converge to a solution. The initial guess is near with the minimum. Tak ada, kalau dia dekat lagi bagus. Kenapa fail pula? Kan, so bukan yang ni. Lepas tu no inverse. For JK transpose JK. Tak ada kaitan. Kan? Yang ni tak ada kaitan apa pun. Tak ada kaitan. Adakah kita guna fail to converge? Apa? You tengok balik equations dia. Untuk yang ni. Perlukah kita cari inverse bagi yang ni? Perlu tak? Matrix JTJ is ill conditions. Ni betul. Kan? Kalaulah dia ill condition, maka secara automatik matrix iteratif tu tidak akan converge. Kenapa? Maksud ill condition kan? Ni siapa yang Google mungkin kalau tak faham apa maksud ill condition tu, boleh Google kan sebenarnya. Ill condition tu kalau you impose a little change, a small change to that equation, maka dia akan merubah dia punya jawapan. So kita tak nak matrix kita adalah ill condition. Setiap kali kita deal dengan iterative methods, kita tak nak kita punya matrix adalah ill condition. Sebab ill condition ni maksudnya matrix tu tidak stabil. Kan? So inilah jawapannya sepatutnya. Okay. So option 2. Kan? Levenberg-Markov.
Tengok level Markot. Saya nak tengok dia punya itulah jawapan untuk kita punya quiz. So ada apa-apa soalan lain tak selain daripada quiz? Yang lain? Ada tak yang nak bincang? Nak tanya? Yang dalam video tu okey tak? Lengkap tak? Saya rasa dah lengkap kan? Kita punya video mostly dah lengkap. Ada tak? Any comments daripada yang lain berkenaan dengan yang you dah tengok video-video? So sekarang ni kalau saya tengok, saya dah bagi video berkenaan dengan similarity matrix dan diagonalization lah. Dan recurrence, maksudnya chapter 4. Chapter 6, I dah bagi ke? Power method? You dah tengok ke video pasal power method? Tak dengar lah. Hello? Belum Doktor. Power method belum eh? So tak apalah kalau saya pergi pada chapter 4 dulu, tak apa. Tak apa, yang ni dulu kan? Yang I bagi. Betul tak? Yang ni dah bagi kan? Kan? Betul Doktor, betul. So lepas ni akan pergi pada chapter 6 lah. Yang ni kan? Yang belum. Betul tak? So tinggal sikit je lah. Chapter 5 dah kan? Gauss-Seidel, Jacobi, yang ni I think akan masuk test ya. Doktor dah bagi. Saya dah bagi tahu ke yang akan masuk test? Ada. Okay, yang ni akan masuk test. Okay. Yang lain-lain, yang this one, Gauss-Newtons, sekejap ya. Yang masuk test, saya ada tulis saya rasa kat dalam. Okay, test masuk Jacobi dan Gauss-Seidel. Itu sahaja kita punya next. So bila nak buat testnya? Prepare lah, be prepared. This time prepare. Bila nak buat testnya? Minggu ke berapa? Minggu depan tak boleh? Doktor cakap hari tu 29 hari bulan. 29 maksudnya next week lah. Semua orang agree ya 29? Boleh? Nak berapa jam? Itu soalan saya. Nak berapa jam? 1 hari boleh tak Doktor? Boleh. Kalau dengan saya you kena request. Kan? You rasa nak 1 hari kita bagi. Saya ni lecturer Nak 1 yang hari. Kan? Saya bagi pagi, you hantar kalau pagi pukul 9 saya bagi. Hari Ahad kan? Ke nak hari apa? Hari Ahad. Boleh? Boleh Doktor. Tapi hari tu ada budak kata dia cakap apa yang hari tu? Dia tak boleh nak buat pagi. Sebab dia nak pergi sembayang.
Maksudnya dia kena buat kat the church lah. Kan? Taklah, benda tu boleh selesai dalam masa sejam, 2 jam. Dia takkan sehari. Tapi saya bagi masa sehari. Boleh? Sebab kalau ikutkan memanglah kita buat macam-macam dalam masa sehari tu kan. Kita pergi makan, kita pergi apa. Bukannya menghadap benda yang sama kan. Betul tak? Betul doktor. Kalau So- satu hari tak ada. Okey je. So kita bagi dalam pukul 9 saya bagi 12 jam lah pukul 9 malam saya tutup. Boleh? Ambil. Boleh ah? Boleh kan? 12 jam. Ke nak ada 24 hours? 24 lah doktor. 24 tutup hari Isnin. Okey lah saya bagi 24. Okey? 24 hours. Saya tutup balik pukul 9 pagi esok. Boleh kan? Saya tak pernah bagi test sampai sehari ni selalunya 2 jam je maksimum. Okey? So tapi mengenangkan yelah saya pun pegang jawatan kan. So kadang-kadang saya risau juga takut terabai kan student-student saya. So tak apa, kita bagi senang-senang je. Saya pun tak adalah nak everything tu hard. Yang penting you dapat something masa belajar dengan saya. Benda-benda yang saya tak judge in terms of orang kata perlu pandai ke apa ke, tak. Yang penting kena usaha kan. Sebab in fact semua orang sebenarnya usaha macam orang yang pandai-pandai yang kita tengok macam saya pernah belajar dengan several professors kan. Professors sebab saya buat master by research dan juga after that PhD. Saya tengok walaupun depa tu saya punya supervisor, professor nampak macam sangat pandai dalam bidang dia kan, memang sangat pandai. Tapi sebenarnya depa tu sentiasa belajar, faham tak? Bukannya datang dengan sendirilah. Memang sentiasa belajar dan sentiasa orang kata membaca. Kan? Jangan hilangkan minat membaca tu. Kan? Kalau you suka membaca, kekalkan. Okay? So, sebab okay, tak apa tengok video, tak apa. Saya sekarang kan orang kata zaman video kan. Tak apa, tapi video tu mestilah informatif lah macam yang saya buat. Bukanlah saya buat, maksudnya saya minta you all buat untuk assignments tu. Saya rasa saya cuba masuk dalam dunia pelajar-pelajar sekarang lah. Sebab you all mungkin jenis orang yang bukan generasi yang suka buku macam generasi saya. Kan? So lebih baik kalau guna medium yang you all suka, iaitu video, kan? Betul tak? Macam generasi saya, generasi membaca buku. Kan? Kami tak. Kami bukannya generasi yang tengok video. Faham tak? So saya harap dapat membantulah nanti you all selain daripada hantar kat saya melalui tapak tu, kan? Tolong masukkan you all punya link tu kat dalam link attendance. Seorang saja, ketua saja masukkan supaya yang lain-lain boleh tengok video you all juga. Okay? Kalau ada masa tolong tengoklah. Boleh ah? Tapi mungkin tak tengok sekarang lah sebab kita dah yang chapter yang masuk dalam video tu dah takkan masuk final. Mungkin lepas-lepas final ni rasa nak tengok, boleh tengok. Boleh ah? Boleh tak? Tak dengar lagi ke? Boleh doktor, boleh. Boleh doktor dengar. Saya ni kalau ada masalah, ya? Ada siapa cakap dengan saya tadi? Tak boleh doktor, boleh dengar doktor. Boleh dengar. So saya rasa itu sajalah yang kita nak tengok. Kalau ada problem apa-apa, jangan seganlah tanya saya kat WhatsApp. Saya akan jawab. Okay? Boleh? So next week prepare untuk test. Kita bagi satu hari. Kan?
Soalan tu sebenarnya saya dah buat. Saya buat dengan keadaan you all boleh buat dalam masa sejam atau 2 jam lah maksimum. So kalau sehari 24 hours tu lebih pada cukup lah. Boleh ah? So saya rasa itu sajalah kelas kita hari ni. Ada apa-apa lagi tak nak share apa-apa? Sepanjang belajar hibrid macam sekarang kan? Bukan hibrid lah sebab kita bukannya face to face, memang online seterusnya sepanjang masa online lah ni kan. Ada apa-apa nak share tak? Susah sangat ke? Dari segi macam mana nak share apa-apa? Aisyah? Aisyah Kirin? Pelajar final project saya ni. Kan? Saya hantar mesej pun tak jawab dalam grup tu. Aisyah, bercerita? Ya, doktor. Bercerita. Boleh catch up tak? Boleh, doktor. Boleh. Boleh. Cumanya tak Confirm? seronok macam face to face lah. Bagi saya. Sebab sebenarnya tak boleh nak share dengan kawan kan? Betul tak? Dia punya apa? Kesusahan tu payah nak share dengan kawan. Betul tak? Tu isu utama. Dari segi input everything semua dah lengkap, betul tak? Kita ada nota, kita ada video kan? Sepatutnya pembelajaran tu dah ni, cuma isu yang saya rasa kalau saya jadi student ialah saya suka berbincang dengan pelajar, dengan student juga. Kan, dengan kawan. Kalau saya study, saya tak boleh seorang-seorang. Sebab kita nak tanya apa line yang kita tak faham kan? Betul tak? Betul, doktor. So kalau kes macam tu, you set lah dengan kawan-kawan you. Kan, jangan belajar seorang-seorang, set 2-3 orang kan, boleh belajar, tanya. Kan, so itulah penting kawan. Tapi isunya kalau kawan tu asyik-asyik, ada je hal dah kat rumah tu sekejap pergi mana, sekejap pergi sini, at last kita rasa macam aduh kita seorang-seorang pula kan. Tapi itulah kena apa orang kata cari kawan yang boleh boleh spend masa untuk berbincang dengan kita. Boleh? Abang tak datang Abang tak ada. Ada kan seorang nama abang? Tak ada. Zahira bercerita? Zahira ya. Zahira bercerita Zahira? Okey. Okey, itu saja jawapan you. Tak ada. Cuma Tak ada nak share. tak ada, doktor. Akila? Doktor. Setakat ni okey lagi doktor, insyaAllah. Jane minta ulang pasal test. Test nanti saya letak kat WhatsApp lah, senang supaya clear. Tapi kita bagi 24 hours 24 hours Shane. 24 hours. 29 hari bulan ni pukul 9, tutup pukul 9 pagi esok. Isnin. Boleh Shane? Topik yang masuk macam yang saya bagi tahu kat dalam WhatsApp. Okey, ada 2 soalan. Okey, yang lain Raihana Najwa? Okey, doktor. Okey ya? Semua lemah aja ni ya. Tak ada nak share dah. Shane ada apa-apa Shane? Nak share? Internet slow. So far tak ada. Okey. Okey, so kalau tak ada kita bersurai dululah. Kalau apa-apa ada apa-apa problem, WhatsApp saja kat dalam grup tu. Janganlah senyap sangat kan. Saya sampai kadang-kadang saya tu fikir you all ni tak suka subjek saya ke kan. Padahalnya subjek ni seronok kan. Programming pun ada. Kalau saya seronok sangat nak belajar subjek ni. Kalau saya
di tempat you all lah. Masa zaman saya dulu, programming tak mendalam macam ni. Kan? Saya tak ada subjek numerical solution tu. In fact, masa master baru saya belajar programming kan. Programming code tu. Tapi programming code pun majority saya buat sendiri kan yang saya share dengan you all tu. So, advantage lah untuk you faham bahawa daripada method-method tu sebenarnya kita boleh guna matematika untuk programkan. Dan of course walaupun nampak macam you just guna untuk 3/3 matrix semua tu kan. Bila kita ada programming code dia bukannya restrict pada 3/3, dia akan boleh jadi beribu-ribu punya matrix kan. 1000/1000 matrix. Itulah fungsi kenapa kita perlu guna matematika code, programming code. In fact masa saya buat PhD dulu, satu kali run programming saya kan, satu kali run seminggu baru habis. Tapi of course lah saya punya komputer zaman saya buat PhD tak sama dia punya dia punya power tu compare dengan komputer zaman zaman sekarang kan. Saya dulu sepanjang saya buat PhD 4 kali saya beli laptop. Semua rosak, sekejap je rosak. Sebab terlalu orang kata setahun sekali lah saya beli. 4 tahun 4 kali lah saya beli laptop. Sampai tahap macam tu. Okay. Tapi bila saya dah habis PhD baru saya faham. Oh rupanya programming ni tak boleh guna laptop. Sepatutnya I guna workstation tu. Workstation yang macam PC tu kan. Yang powerful. Dia macam yang gaming punya PC tu. Yang tu baru tak akan rosak lah. Okay, kalau you guna laptop, sadar laptop biasa ni memang untuk menulis biasa-biasalah. Tapi yang you guna, yang you run ni takkan merosakkan you punya laptop lah. Jangan risau lah. Walaupun you belajar numerical solution numerical solution of linear algebra, you punya matrix sekadar 3/3 semua tu takkan rosak lah. Sebab I punya beribu-ribu punya matrix. 1000/1000 tu minimum lah. Run pun sampai seminggu lebih baru dapat result. Okay. So tu sajalah daripada saya. Kita next week kita akan ada task. Next 2 weeks saya akan bagi video berkenaan dengan chapter 6 kan? Lepas chapter 6 and then kita akan adakan satu lagi meeting online dengan saya untuk persediaan bagi final assessment. Okey ah? Boleh? Boleh kita buat macam tu? Boleh ah? Boleh tak? Boleh doktor. Boleh doktor. Okay, so thank you very much. So kita bersurai dulu. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih, doktor.